surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okey, muka surat 160 ayat yang ke-78. Ayatnya berbunyi fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Fa lalu ataupun maka akhazathum menimpa mereka. Akhazathum menimpa mereka ar-rajfah gempa bumi. Ar-rajfah gempa bumi. Okey. Ar-rajfah gempa bumi. Fa lalu atau fa maka ataupun lalu asbahu mereka menjadi. Asbahu mereka menjadi fi di ataupun dalam. Fi di boleh terjemah di darihim rumah-rumah mereka, darihim rumah-rumah mereka jasimin mati bergelimpangan. Jasimin mati bergelimpangan. Okey, terjemahkan dia Puan Izawani. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka menimpa mereka gempa bumi, lalu mereka menjadi dalam rumah-rumah mereka mati bergelimpangan. Okey, ayat sebelumnya boleh Puan Izawani. Ayat yang ke-77. Ayat 77. 77. Maka mereka menyembelih unta betina itu dan atau mereka menolak daripada perintah Tuhan mereka dan mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah kepada kami dengan azab yang kau janjikan kepada kami jika engkau daripada para rasul. Okey, terima kasih Puan Izawani. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 160 ayat 78. Jadi minggu lepas kita bincang mereka telah membunuh. Yang bunuh unta tu namanya Qidar ataupun Qudar bin Salif. Dia telah bunuh unta tersebut. Lepas mereka bunuh unta tersebut, mereka pun kata kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kau janjikan kepada kami. Azab yang kau janjikan kepada kami itu kau datangkan jika engkau benar-benar termasuk daripada para nabi, para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Setelah mereka membunuh unta tersebut, berita tersebut sampai pada Nabi Saleh alaihi salam. Maka Nabi Saleh alaihi salam kata pada mereka, bergembiralah kamu, enjoylah kamu 3 hari. Kata-kata bergembira, enjoylah ni kita kata sindiran ataupun ancaman bagi mereka. Mereka rasa tak ada apa-apa bakal berlaku, mereka rasa tak ada apa-apa yang bakal menimpa mereka, maka Nabi Saleh kata pada mereka, tolong baca muka surat 229 229 ayat 65. Boleh 229 ayat 65. Surah Hud. Ya, Ustaz. 65, 64 dengan 65. Dan wahai kaumku, inilah unta betina daripada Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan sebarang gangguan yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Mereka menyembelih unta itu, kemudian Nabi Saleh berkata, bersuka dialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat dilupakan. Okey, terima kasih. Setelah mereka dapat tahu, setelah berita pembunuhan unta tersebut sampai pada Nabi Saleh, maka Nabi Saleh kata pada orang yang bunuh tu, bergembiralah kamu 3 hari. Selepas 3 hari ini pasti berlaku pada kamu azab yang dijanjikan kepada kamu.
Selepas 3 hari ni confirm pasti berlaku pada kamu, azab dijanjikan kepada kamu. Lalu mereka pun berpakat pula untuk bunuh Nabi Saleh alaihi salam. Apa tujuan mereka nak bunuh Nabi Saleh alaihi salam? Tujuan dia ialah sekiranya apa Nabi Saleh warning tu betul bakal berlaku pada kita, kita sama-sama mati. Maksudnya lepas 3 hari kita mati, dia mati sekali. Dan kalaulah Nabi Saleh ni Nabi yang palsu, bukan Nabi betul, nescaya takkan berlaku pada kita, takkan berlaku apa-apa pada kita selepas 3 hari. Dia saja akan mati dan kita tak akan berhadapan lagi dengan Nabi palsu macam dia. Okey, mereka bunuh unta betina ni pada hari Rabu. Mereka bunuh unta ni pada hari Rabu. Walaupun yang bunuh 9 orang saja yang terlibat. Tetapi kenapa Allah bagi azab pada satu kampung? Kerana yang lain walaupun tak terlibat dalam pakatan nak bunuh unta, walaupun mereka tak terlibat dalam pakatan nak bunuh unta, tapi mereka dikira redha dengan perbuatan tersebut. Mereka dianggap redha, bersetuju dengan perbuatan tersebut. Sebab tu Allah azab mereka semua. Jadi mereka bunuh unta ni pada hari Rabu. Pada hari Khamis, wajah-wajah mereka mula jadi kekuningan. Mula wajah mereka jadi kekuningan. Semua jadi kekuningan. Bukan 9 orang yang terlibat tu je. Semua jadi kuning. Wajah mereka, badan mereka, kulit mereka jadi kekuningan. Pada hari pada hari Khamis. Sebagaimana Nabi Saleh warning mereka, 3 hari je, maka hari pertama mereka dah nampak dah. Memang apa yang Nabi Saleh cuba buat pada kita, apa yang Nabi Saleh warning ni bakal berlaku. Pada hari Jumaat, hari kedua, wajah mereka jadi merah. Dalam keadaan mereka tak boleh nak buat apa-apa. Dalam keadaan mereka tak mampu, tak boleh nak buat apa-apa. Nak cari tabib, cari perawat, nak cari orang yang boleh bantu mereka. Tak ada siapa boleh tolong mereka. Itu pada hari Jumaat. Manakala pada hari Sabtu, wajah mereka jadi hitam kehitam-hitaman. Wajah mereka jadi hitam pada hari Sabtu. Maka pada hari Ahad, kalau ikut ayat kita ni, muka surat sekarang 160, Allah kata menimpa mereka ar-rajfah, gempa bumi. Ar-rajfah. Ayat sekarang, azab untuk kaum soleh adalah gempa bumi. Great earthquake, apa kita terjemah. Tapi dalam surah Hud, muka surat yang baca tadi, azabnya ialah suara tempikan, suara teriakan yang kuat daripada malaikat Jibril. Tolong baca dia, Puan Nurani tolong baca surah Hud. Muka surat yang baca tadi. Muka surat 229. 229. Ayat 266 dan 67. 66 dan 67 ya. Satu lagi. 66, 67 dan 8. 67 dan 8. 3 ayat. Dan kemudian orang-orang yang zalim itu disambar oleh petir yang menggempakan bumi. Maka mereka menjadi mayat yang bergelipangan di rumah mereka. 66 dulu. 66 dulu. Maka tak kala datang hukuman yakni azab kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dia dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu maha kuat lagi maha kuasa. Dan kemudian orang-orang yang zalim itu disambar oleh petir yang menggempakan bumi. Maka mereka menjadi mayat yang bergelipangan di rumah mereka. Mereka punah ranah sehingga seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di sana. Ingatlah Tahmud kufurkan Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi Tahmud. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ahmad Razali. Di ayat kita tadi, Allah bagi gempa bumi. Ayat surah Hud ni pula, kaum Nabi Saleh Allah bagi suara tempikan, loud voice. Jadi macam mana kita nak satukan dua ayat yang secara zahir nampak macam bertentangan? Jawapannya ada dua. Pertama, memang di tempat yang sama Allah bagi dua-dua. 2 in 1 Allah bagi. Gempa bumi Allah bagi, suara tempikan yang kuat pun Allah bagi. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua ialah untuk orang yang duduk di tanah rata. Kalau kita ingat balik minggu lepas, muka surat yang sama ni, ayat 74, Allah kata, mereka di tanah rata, mereka buat istana. Di gunung-gunung, mereka pahat-pahat buat rumah. Jadi, untuk yang tinggal dalam gunung, orang yang tinggal dalam gunung, kalau berlaku gempa bumi, dia tak ada efek kan?
Rumah dia daripada gunung. Rumah dia dibuat daripada gunung. Gunung tu pahat-pahat buat rumah dia. Jadi berlaku gempa bumi, gunung tak ada masalah pun. Gunung tetap teguh, kukuh. Gunung ni kuat. Foundation dia kuat, gunung. Jadi yang ada kat tanah rata ni, mereka kena gempa bumi. Adapun yang masa tu duduk dalam gunung-gunung, buat rumah dalam gunung-gunung, mereka lah yang kena suara tempikan, suara teriakan tersebut menyebabkan mereka mati. Dalam tafsir Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir mengatakan, sebelum Allah menimpakan azab pada mereka ni, Allah memerintahkan Nabi Saleh dan juga orang yang beriman dengan Nabi Saleh keluar daripada kampung mereka Al-Hijr tersebut. Nama kampung mereka Al-Hijr. Allah suruh keluar daripada kampung tersebut. Mereka pun keluar. Pada hari Sabtu mereka keluar. Pada hari Ahad, maka datanglah azab Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka. Semuanya mati kecuali 2 orang. Kecuali 2 orang. Pertama, ada seorang budak perempuan, seorang hamba perempuan yang lumpuh yang bernama Kalbah binti As-Salam. Nama dia juga digelar sebagai Az-Zari'ah. Dia ni walaupun hamba abdi, dia ni adalah seorang wanita yang sangat memusuhi Nabi Saleh alaihi salam. Dia sempat tengok azab. Dia duduk kat kampung tu, dia tengok seorang demi seorang kaum dia dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab tersebut. Dia tengok kaum dia ditimpa azab tersebut. Lalu dia ni sempat keluar daripada kampung tersebut. Untuk dia keluar, kampung dia kena azab, dia seorang tak mati masa tu. Yang ada dalam kampung dia seorang tak mati. Siapa nama dia? Kalbah binti As-Salam. Dia keluar daripada kampung dia untuk berangkat ke kabilah sebelah, kampung sebelah, untuk memberitahu apa yang menimpa kaum dia. Dia ceritalah pada kampung sebelah apa menimpa kaum dia. Setelah dia cerita, dia minta air, dia minum air, lalu dia pun mati juga. Ada seorang lagi yang terselamat. Namanya Abu Righal. Ada setengah baca Abu Rughal, ada setengah baca Abu Righal. Abu Righal ni, masa penduduk dia kena azab, dia tak ada masa tu, dia pergi tanah haram. Masa tu dia sedang ada urusan di tanah haram. Abu Righal ni lah. Dia memang salah seorang yang memusuhi Nabi Saleh juga. Jadi masa kampung dia kena gempa bumi, kena suara tempikan, suara teriakan, dia tak ada. Sebab apa? Masa tu dia berada di tanah haram. Dia keluar je daripada tanah haram, datang azab menimpa diri dia. Ini hadis dia. Type je kat Google, hadis Abu Righal, jumpa hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah daripada Imam Ahmad rahimahullah. Tengok hadis ni. Ketika Rasulullah SAW melewati, maksudnya lalu dekat perkampungan Hijr, baginda bersabda, janganlah kamu meminta-minta datangnya mukjizat-mukjizat. Jangan minta mukjizat pelik-pelik pada aku. Sebab kalau mukjizat datang, kamu tak beriman juga, kamu akan dapat nasib yang sama macam nasib kaum Nabi Saleh. Jadi jangan minta. Sebab kalau minta mukjizat, Allah tunjukkan mukjizat, tak nak beriman, kamu dapatlah nasib yang sama macam kaum Nabi Saleh. Maka Nabi SAW sambung, Nabi kata, unta tu lalu jalanilah. Masa Nabi lalu nak pergi Tabuk, Nabi cakap kat sahabat-sahabat, unta tu lalu jalani, nak pergi minum air, dia balik pun lalu jalani. Mereka pun boleh minum air susu daripada unta tersebut, tapi mereka menyembelihnya. Maka Nabi kata, mereka kaum Samud ditimpa oleh tempikan suara keras yang membinasakan semua yang ada di bawah langit di kawasan mereka, kecuali seseorang sahaja yang berada di Al-Haram. Masuk Al-Haram tu ada kat tanah haram lah, masa tu ada kat Mekah. Maka mereka tanya, siapa dia yang masa tak kena tu? Maka Nabi SAW jawab, namanya adalah Abu Righal. Abu Righal nama dia. Dia ni masa duduk kat Mekah dia tak kena. Masa duduk kat Mekah dia selamat, dia tak kena. Tetapi dia keluar je pada tanah haram, dia juga dapat nasib yang sama macam kaum dia. Sama ada dia kena suara tepikan ataupun dia ditelan bumi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ni sahih lah. Cerita tentang Abu Righal di azab ni sahih. Ada lagi satu kisah. Kisah ni hadisnya dhaif, tapi kita boleh sampaikan. Ketika mana Nabi SAW sebelum sampai perkampungan Abu Righal ni,
Nabi lalu kat satu kubur. Nabi SAW lalu kat satu kubur dengan sahabat-sahabat. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ni kubur siapa ni? Ni kubur siapa ni?" Maka Nabi SAW jawab, "Hadza qabru Abi Righal." Ni kubur Abu Righal ni. Okey, pada tempat suci ini dia dijaga daripada kaum dia dan juga dia dijaga daripada azab yang menimpa kaum dia. Maksudnya masa dia duduk kat tanah haram dia tak kena azab. Falamma kharaja asabatuhu naqamah allati asabat qaumahu bihadzal makan. Tapi dia keluar je pada tanah haram terus menimpanya azab yang menimpa kaumnya. Fadufina fihi. Dia pun dikebumikan kat mana dia mati. Kemudian Nabi kata, wa ayatu zalika annahu dufina ma'ahu ghudnun min zahabin. Masa dia dikebumikan bersama emas-emas yang dia bawa. Emas-emas yang dia bawa. Kemudian Nabi kata, in antum nabashtum anhu asabtumuhu ma'ahu. Kalau kamu gali kubur dia ni, kamu akan ditimpa balasan seperti dia. Kalau kamu cuba nak gali kubur dia untuk dapatkan emas tu lah. Okey. Lalu kamu akan ditimpa azab seperti dia. Abdullah bin Umar mengatakan lagi, ada orang-orang yang cuba gali kubur dia, dan orang tu betul-betul mendapati ada emas bersama jenazah Abu Righal. Tapi hadis ni adalah hadis yang dhaif. Okey, hadis ni adalah hadis yang dhaif. Cukup kita percaya salah seorang apa dia buat di Al-Haram. Okey, Abu Righal kena azab sebab dia tak percaya pada Nabi Saleh. Betul. Abu Righal kena azab sebab dia tak percaya pada Nabi Saleh. Apa dia buat di Tanah Haram? Masa tu Tanah Haram adalah satu kota yang besar untuk berniaga, berjual beli. Okey, masa tu Tanah Haram adalah tempat untuk satu dunia berniaga, berjual beli. Tanah Haram pada masa tu pusat perniagaan untuk orang pergi berniaga, berjual beli. Adakah Mekah? Tak semestinya Mekah. Kerana Tanah Haram di luas bukan Mekah saja. Jadi di Tanah Haram pada masa tu ada penempatan, ada bandar-bandar kecil, orang sentiasa berjual beli di kawasan tersebut. Pada masa tu Nabi Ibrahim tak ada lagi lah. Pada masa ni Nabi Ibrahim tak ada lagi. Dan pada masa tu perintah haji yang Allah Ta'ala ajarkan pada Nabi Ibrahim belum ada lagi. Jadi apa dia buat kat Tanah Haram? Soalan Puan Nurani, dia pergi untuk berjual beli, berdagang di sana. Okey, baik. Habis kisah Nabi Saleh ayat terakhir ayat 79. Ayat terakhir ayat 79. Maka kenapa Nabi SAW cakap jangan minta? Kenapa Nabi SAW cakap jangan minta mukjizat? Sebab kaum pertama yang Allah binasakan sebab minta mukjizat adalah kaum Nabi Saleh. Mereka beria nak mukjizat. Tapi lepas Allah bagi mukjizat, unta tu lah, mereka membunuh unta tersebut, maka mereka layak dapat azab daripada Allah Ta'ala. Puan Ira telah baca? Puan Ira, surah Isra. Muka surat 288 ayat atas sekali. Ayat ni yang Nabi beritahu. Allah suruh Nabi jawab. Kenapa masa puak-puakmu minta mukjizat aku tak bagi? Kenapa Allah tak bagi? Ni sebab dia. 288 ayat 59. 388. 288 surah Isra 288 ayat 59. Dan tiada kesulitan bagi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Dan kami telah berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menzaliminya. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakutkan mereka. Okey, terima kasih Puan Ira. Allah bukan tak boleh bagi mukjizat. Orang Mekah minta mukjizat dengan Nabi. Boleh tak buat tu, boleh tak buat ni, boleh tak datangkan mukjizat tu, mukjizat ni. Boleh sangat Allah nak bagi. Allah boleh sangat nak bagi mukjizat pada orang Mekah sebagaimana yang mereka minta kat Nabi. Apa mereka minta kat Nabi? Mereka minta bangkitkan orang daripada kubur supaya hidup balik. Mereka minta malaikat turun berhadapan bercakap dengan mereka. Mereka minta Allah buat bukit Safa Marwah jadi emas. Bukannya Allah tak mampu nak buat, Allah mampu sangat.
Tapi Allah kata kat Nabi dalam ayat ni, pengalaman-pengalaman sebelum ni, umat sebelum ni beria minta mujizat. Aku dah bagi sebagaimana mereka minta. Sebiji sebagaimana mereka minta aku bagi. Tapi mereka tetap kufur pada Allah. Mereka tetap membunuh unta yang aku bagi sebagai mujizat tersebut. Jadi kamu, kalau kamu minta mujizat pada Nabi Muhammad, aku boleh bagi. Tapi, ada tapi lah. Kalau lepas aku bagi mujizat tu pada kamu, kamu tak beriman juga, kamu pun bakal dapat nasib yang sama macam mereka. Sebab tu, Ustaz Nu'man Ali Khan, ketika orang tanya dia lah, kenapa kaum Bani Israel yang sembah lembu dihukum bunuh? Kenapa kaum Bani Israel yang menyembah lembu Samiri tu, masa Nabi Musa jumpa Allah 40 hari tu dihukum bunuh? Kenapa dihukum bunuh? Kerana sunnatullahnya, kebiasaan Allahnya ialah siapa-siapa pernah tengok mujizat. Siapa-siapa pernah tengok mujizat? Fir'aun pernah tengok mujizat Nabi Musa. Fir'aun pernah tengok mujizat Nabi Musa alaihi salam. Okey? Nabi Soleh, kaum dia pernah tengok mujizat dia. Lepas tengok mujizat, masih tak nak beriman, maka sunnatullahnya, iaitu kebiasaan Allahnya, Allah akan azab mereka. Jadi Bani Israel, mereka tengok mujizat Nabi Musa 9 ketika mana bersama Fir'aun. Mereka tengok mujizat Nabi Musa. Lepas Fir'aun mati, mereka masih lagi tengok mujizat-mujizat lain yang ada pada Nabi Musa. Dah tengok mujizat, masih sembah lembu lagi. Dah tengok mujizat, mereka masih menyembah lembu emas Samiri. Sebab itulah mereka dihukum bunuh. Kenapa kena hukum bunuh? Kerana dah tengok mujizat, masih lagi nak kufur, maka layak dapat mati daripada hukum bunuh. Sebagaimana umat dulu, umat sebelum Nabi Musa ni dah tengok mujizat, pilih tak nak beriman juga, Allah binasakan. So umat Nabi Musa yang sembah lembu tu, mereka juga dibinasakan. Sebab apa? Sebab dah tengok mukjizat. Jadi umat Nabi Muhammad, Allah selamatkan, Allah pelihara. Kenapa? Mereka minta dengan Nabi nak mukjizat tu, nak mukjizat ni, Allah tak perkenankan. Kenapa? Kerana Allah perkenankan, masih tak nak beriman, mereka layak ataupun bakal dapat azab yang sama yang menimpa mereka. Puan Nurani telah baca Puan Nurani muka surat Al-Baqarah, muka surat 8 ayat 54. Muka surat 8 ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana menjadikan anak lembu sebagai Tuhan. Oleh itu bertaubatlah kepada Allah yang menjadikan kamu dan bunuhlah diri kamu, iaitu orang yang suci membunuh orang yang berdosa. Yang demikian itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya dia maha penerima taubat lagi maha penyayang." Terima kasih Puan Nurani. Nampak? Kena hukum bunuh. Kenapa kena hukum bunuh? Sebab dah tengok mukjizat. Begitu juga ayat mengenai the last supper. Orang-orang Yahudi minta dengan Nabi Isa turunkan hidangan daripada langit. Ada sebahagian tafsir mengatakan Allah turunkan hidangan tersebut. Ada sebahagian tafsir mengatakan Allah tak turunkan. Okay, sebab apa? Mereka minta tak payah turunkanlah. Sebab Allah kata kepada Nabi Isa, cakap pada mereka, siapa yang kufur setelah aku turunkan makanan daripada langit, siapa yang dah tengok makanan live turun daripada langit, masih pilih untuk tak nak beriman, aku akan azab mereka dengan satu azab yang tak ada seorang pun pernah kena macam tu sebelum ni. Boleh baca Puan Rohana, boleh? Muka surat 127, ayat 114 dan 115. 127 Ustaz. Yes, 127 ayat page terakhir surah Al-Ma'idah, ayat 114 atau 15. Satu. Satu, dua, tujuh. Ayat 114 dan 115. 14, 15. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yakni yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami,
iaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seseorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Puan Rohana, ayat sebelum tu boleh tak? Ayat 112. Ayat tu Nabi Isa minta pada Allah. Kenapa Nabi Isa minta pada Allah? Allah turunkan makanan takhir lah, hidangan daripada langit, sebab kaum dia tanya, kaum dia minta. Ayat 112 Puan Rohana, ayat 112 muka surat sebelum dia. Okey. 112. 126. Okey. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang sentiasa berkata, wahai Isa, putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan daripada langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Terima kasih Puan Rohana. Dia terjemah dia bersedia. Sebenarnya terjemah orang putih, is there able to your Lord to send down upon us a table spread with food? Maksudnya Tuhan kamu mampu tak? Tuhan kamu mampu tak untuk turunkan makanan daripada langit? Minta macam tu. Maka Nabi Isa kata, Nabi Isa pun doa pada Allah. Allah SWT jawab, boleh, aku boleh turunkan hidangan daripada langit. Mereka akan nampak depan mata makanan turun daripada langit. Tapi, ada tapi ya. Kalau dah nampak hidangan daripada langit, nampak depan mata, siap boleh makan lagi hidangan tersebut, kufur juga kepada Allah, aku akan azab dengan azab yang tak pernah kena mana-mana umat sebelum ni. Aku akan azab dengan azab yang tidak pernah ditimpakan pada mana-mana umat sebelum ni. Jadi dalam tafsir, ketika mana kita bincang ayat ni dulu, ada pendapat mengatakan, mereka kata, kalau macam tu tak nak lah. Kalau macam tu tak nak lah. Sebab takut nanti lepas dapat delas apa tu masih lagi kufur pada Allah, masih lagi tak tunai perintah Allah, takut kena azab, jadi lebih baik tak payah. Ada sebahagian tafsir mengatakan, okey, mereka setuju, okey, boleh turunkan. Tapi setelah Allah turunkan makanan takhir tersebut pada mereka masih lagi kufur. Sebahagian mereka masih lagi kufur. Jadi untuk yang kufur tu apa Allah buat? Allah ubah mereka jadi khinzir. Mereka lah yang jadi khinzir. Yang jadi kera, kisah Nabi Daud alaihissalam, mereka jadi kera masa mereka langgar larangan hari Sabtu, tu yang jadi kera. Yang jadi khinzir ni, mereka yang minta hidangan daripada langit, Allah bagi pada mereka hidangan daripada langit, tapi dah nampak mukjizat hidangan turun pada langit, pilih untuk kafir juga, pilih untuk tak nak menerima kebenaran tersebut. Maka mereka lah orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan khinzir. Maka ketika mana orang kafir Mekah minta dengan Nabi untuk tunjuk mukjizat ni, Nabi doa pada Allah agar Allah tunaikan permintaan mereka. Malaikat Jibril datang kat Nabi. Boleh, aku tunaikan mukjizat yang sebagaimana kamu minta, tapi kalau mereka tak beriman, mereka akan kena azab macam umat sebelum ni. Maka Nabi memilih perlepasan. Apa maksud perlepasan? Tak payah dapat mukjizat lagi bagus. Sebab apa? Kalau dapat mukjizat tak beriman juga, kena azab teruk. Sebagaimana kaum Nabi Saleh, mereka beria minta mukjizat. Unta betina keluar pada batu. Setelah ditunaikan permintaan mereka masih lagi kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka layak dapat mukjizat sedemikian. Seterusnya ayat 79. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 160 ayat 79. Okey. Maka tawalla, dia berpaling. Dia kat sini Nabi Saleh. Dia berpaling anhum daripada mereka. Wa dan qala, dia berkata, dia Nabi Saleh lah, Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad, demi sesungguhnya, ablautukum, aku telah menyampaikan kepada kamu. Daripada perkataan ablagha ni keluarlah perkataan tabligh.
Aku telah menyampaikan kepada kamu risalah Rabbi, risalah Tuhanku, risalah Tuhanku. Maknanya, walaupun kita tak tahu kitab yang diturunkan kepada Nabi Soleh ni nama apa, tapi para Nabi Allah bagi risalah ataupun suhuf. Okay, risalah Rabbi, message ataupun risalah Tuhanku. Dan nasahtu lakum, aku telah memberi nasihat kepada kamu. Nasahtu lakum, aku telah memberi nasihat kepada kamu. Dan lakin tetapi la tidak tuhibbuna kamu suka an-nasihin, orang-orang yang memberi nasihat. Nasihin, orang-orang yang memberi nasihat. Tolong terjemahkan dia, Puan Noraini Baharum, terjemahkan boleh ayat 79 ni, Puan Noraini Baharum. Boleh Ustaz. Maka dia berpaling daripada mereka dan ia berkata, wahai kaumku, demi sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu risalah Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, dan tetapi tidak kamu suka orang-orang yang memberi nasihat. Okey, terima kasih Puan Noraini Baharum. Ni ayat last dalam surah ni lah. Ayat last dalam surah ni tentang kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh pun lepas tengok kaum dia dibinasakan, Nabi Soleh berpaling kepada mereka. Maksudnya Nabi Soleh ketika mana keluar pada kampung dia, Allah suruh jangan tengok belakang. Lepas kaum dia dibinasakan, Nabi Soleh berpaling kepada mereka. Nabi Soleh tengok balik kaum dia yang dibinasakan. Lalu Nabi Soleh kata, wahai kaumku, aku telah sampaikan kepada kamu apa yang Allah suruh aku sampaikan kepada kamu. Aku bukan sekadar sampaikan apa yang Allah suruh aku sampaikan, bahkan aku tambah lagi nasihat-nasihat yang tulus ikhlas daripada diri aku untuk kamu. Tetapi kamu ni nampaknya tak suka dengan orang-orang yang beri nasihat. Maknanya kamu kan tak suka aku seorang. Orang Islam lain yang beriman dengan aku beri nasihat kamu tak nak terima. Bahkan kalau Allah hantar 100 Nabi baru, 200 Nabi baru, 300 Nabi yang baru untuk kamu pun, kamu tetap tidak menyukai memberi orang yang beri nasihat pada kamu. Oleh kerana itulah kamu layak dapat azab. Kamu layak dapat azab. Jadi Nabi Soleh ni cakap dengan orang hidup ke orang mati? Nabi Soleh bercakap dengan orang yang dah mati. Nabi Soleh bercakap dengan orang yang dah mati, bukan cakap dengan orang hidup. Oleh kerana itulah Nabi SAW masa peperangan Badar, masa berakhirnya peperangan Badar, mayat-mayat orang kafir dicampak dalam perigi di Badar. Mayat-mayat orang kafir dicampak dalam perigi di Badar. Lalu Nabi SAW kata, ya Aba Jahla bin Hishamin, wahai Abu Jahal bin Hisham, ya Usbah bin Rabi'ata, wahai Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah bin Rabi'ata, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wa ya Fulanu bin Fulanin, wa ya Fulanu bin Fulanin, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan. Nabi sebut nama seorang-seorang mayat nama orang kafir yang mati dalam peperangan Badar. Nabi kata, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah kamu dapati apa yang Tuhan kamu janjikan untuk kamu tu benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Aku mendapati apa yang Allah janjikan untuk aku tu benar. Allah janji kemenangan kepada Nabi, Allah janji kemenangan pada orang Islam. Sekarang Allah dah tunaikan janji. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu kata pada Nabi, ya Rasulullah, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, ma tukallimu min aqwamin qad jifu, ya Rasulullah, kenapa bercakap dengan orang dah jadi bangkai ni? Kenapa cakap dengan orang yang dah jadi bangkai ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadihi ma antum bimasma'a lima aqulu minhum walakin la yujibun. Nabi kata, antara kamu dengan mereka lebih mendengar daripada kamu. Nabi cakap dengan orang mati dalam perigi Badar tu. Sayyidina Umar yang masih hidup dengar kata-kata Nabi. Jadi Sayyidina Umar tanya, kenapa cakap dengan bangkai tu? Nabi jawab, mereka sebenarnya lebih mendengar daripada kamu, cuma mereka tak boleh nak jawab. Orang dalam kubur memang mendengar pun, sebab tu sunat beri salam pada orang dalam kubur. Sebab tu sunat talqin kepada orang dalam kubur, kerana mereka boleh mendengar. Cumanya mereka tak boleh nak jawab. Okey, baik. Selesai kisah Nabi Soleh alaihi salam. Okey, baik. Sambung ayat baru, ayat 80. Kita nak masuk kisah baru.
iaitu kisah kaum Nabi Lut alaihi salam. Okey, kisah kaum Nabi Lut alaihi salam. Ayat 80 160 ayat 80. Wa dan Luton, Nabi Lut, ingatlah Nabi Lut, is ketika qala dia berkata liqaumihi kepada kaumnya, adakah taktuna, okey, terjemah taktuna kamu mendatangi, adakah kamu mendatangi ataupun kamu melakukan, boleh juga taktuna kamu melakukan al-fahishah, perbuatan-perbuatan keji, ma yang tidaklah sabaqakum mendahului kamu biha dengannya, dengan perbuatan itulah, dengan perbuatan tu, min daripada ahadin. Nak terjemah apa ahadin? Kita tak nak terjemah seseorang. Sebab kalau kita terjemah seseorang, kita akan nampak orang saja. Saya nak terjemah kat sini sesuatu pun. Boleh? Sesuatu pun. Sebab apa? Kalau terjemah seseorang, maksudnya jin tak termasuk, binatang tak termasuk, malaikat tak termasuk. Ayat ini nak beritahu, tidak ada sesiapa pun di kalangan makhluk, baik manusia, baik jin, baik binatang, baik malaikat, yang pernah melakukan. Jadi kalau kita terjemah seseorang, ahadin itu kita terjemah seseorang, dia akan nampak macam, ya orang tak buat tapi binatang pernah buat. Tak, Allah nak beritahu perbuatan teruk kaum Nabi Lut ni, orang sebelum ni tak pernah buat, malaikat tak pernah buat, jin tak pernah buat, syaitan tak pernah buat, binatang tak pernah buat. Itu maksud ayat ni. Jadi min daripada ahadin, sesiapa pun. Yes, kita terjemah sesiapa pun lagi sesuai. Okey, sesiapa pun. Okey. Min daripada al-alamin, sekalian alam. Al-alamin, sekalian alam. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Norizan terjemahkan boleh? Puan Norizan. Boleh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami juga telah mengutuskan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelum kamu di dunia ini? Okey. Terima kasih Puan Norizan. Untuk kelas hari Selasa, untuk yang kelas hari Selasa lah, ni kita kata kali pertama lah kita masuk kisah kaum Nabi Lut. Untuk kelas hari lain, mungkin ada sahabat-sahabat yang sekarang ni bersama kita yang biasa join kelas hari lain. Kelas hari lain kita mungkin dah lalu 2-3 kali kisah Nabi Lut. Okey, ni kali pertama untuk kelas hari Selasa, lalu kisah Nabi Lut. Baik. Nabi Lut alaihi salam adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Namanya adalah Lut, okey, bin Haran bin Tarah. Namanya adalah Lut bin Haran bin Tarah ataupun bin Azar. Azar tu nama ayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Haran tu adalah adik-beradik dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Nabi Lut alaihi salam adalah orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim di Iraq. Di Iraq. Lalu Allah suruh Nabi Ibrahim AS ke Palestin dan Allah suruh Nabi Lut AS ke perkampungan yang bernama Sazum. Kita biasa sebut Sadum kan? Yang wajah Sazum. Sin, Zal, Waw, Mim. Sazum. Kampung mereka ni, mereka dahlah syirik pada Allah, tak beriman pada Allah. Orang kaum Nabi Lut ni lebih malang, lebih teruk. Mereka melakukan satu perbuatan keji yang melibatkan kemaluan. Dalam bahasa Arab, bila ada perkataan fahisha, fa, ha dan sha, fa, ha dan shin, lafaz yang ada kaitan antara fa, ha dan shin, kebiasaannya, tak semestinya, tapi kebiasaannya memberi makna dosa-dosa yang melibatkan dengan kemaluan. Zina, liwat,
apa sajalah berkaitan dengan kemaluan didatangkan dengan perkataan fahisyah. Okey, fa, ha dan shin. Jadi Nabi SAW kata, kamu melakukan perbuatan keji yang mana perbuatan keji ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum ni. Sesiapa pun tak pernah buat perbuatan ni sebelum ni. Maksudnya, bukan sekadar anak Adam. Bukan sekadar anak Adam. Allah sebut minal alamin, seluruh alam. Alam manusia, alam binatang, alam malaikat, alam jin. Alam manusia, alam jin, alam binatang, alam malaikat, tidak ada sesiapa pun pernah buat perbuatan terkutuk itu sebelum ni. Maka Imam Ibn Katsir mengatakan, Ammar bin Dinar mengatakan, tidak pernah pun ada perhubungan badan lelaki dengan lelaki sehinggalah terjadinya kali pertama pada kaum Nabi Lut. Al-Walid bin Abdul Malik adalah salah seorang khalifah Bani Umayyah. Dialah orang yang mula-mula membangunkan Masjid Jami' di Damaskus. Dia kata, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakan dalam Quran kisah Nabi Lut ni, kalau Allah tak cerita dalam Quran kisah Nabi Lut ni, nescaya aku tak tahu pun ada lelaki buat kat lelaki. Aku tak boleh bayang, tak boleh terfikir, tak boleh nak imagine. Macam mana lelaki boleh minat kat lelaki? Aku tak tahu, tak pernah terfikir pun. Tapi bila baca, ada punya makhluk macam ni. Ada punya makhluk yang minat sejenis macam ni. Ini pendapat. Maksudnya nak beritahu apa dia? Apa yang dibuat oleh kaum Nabi Lut ini, satu benda yang bukan sekadar salah dari sudut agama, bukan satu benda yang salah dari sudut syariat, bahkan tak betul dari sudut kemanusiaan. Sebagaimana kita tengok hari ni, yang tolak LGBT bukan orang Islam je. Negara mana tolak LGBT? Kalau terlibat dengan LGBT, hukum bunuh. Negara mana, tuan-tuan dan puan-puan? Negara mana? Negara Arab ke Ustaz? Bukan. Filipin ke Ustaz? Filipin bukan. Afrika. Brunei. Afrika. Oh, okey. Hukum bunuh. Siapa terlibat dengan LGBT, dia buat hukum bunuh. Walau bukannya semua Islam kat negara tu. Jadi LGBT, perbuatan terkutuk ni, bukan saja orang Islam yang reject. Bahkan orang yang bukan Islam pun, dia tahu perbuatan ni tak kena, tak sesuai dengan normal manusia yang biasa ni. Tak sesuai. Itu maksud perkataan ahadam minal alamin. Sesiapa pun tak pernah buat sebelum ni. Binatang pun tahu jantina. Binatang pun reti beza antara jantina. Tapi mereka ni, mereka yang terlibat dengan perbuatan kaum Nabi Lut ni, mereka buat satu benda yang salah, yang sangat keji. Kerana apa? Perbuatan tersebut sampai bila-bila haram. Bahkan, ketika mana kita bincang ayat syurga, antara kelebihan yang Allah janji dalam syurga apa dia? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam syurga kamu boleh dapat apa yang kamu nak, dalam syurga kamu boleh dapat apa kamu minta. Maka ulama bincang, boleh tak berlaku kat dunia tu seseorang ni dia punya nafsu dia songsang. Contoh, ni sekadar contoh. Kat dunia ni seseorang tu nafsu dia songsang. Dia memang minatkan laki. Dia minatkan laki. Contoh. Jadi oleh kerana nak masuk syurga, dia tahanlah nafsu tu. Dia tahan nafsu. Dia tak nak buat perkara tersebut. Dia tahan nafsu kat dunia ni. Di kat akhirat nanti, bila dapat masuk syurga, dia minta ke Allah nak buat perkara tersebut. Tidak akan berlaku. Dalam syurga pun tidak akan berlaku perbuatan lelaki nak kat lelaki. Kerana apa? Benda tu bukanlah normal manusia. Kat syurga nanti, siapa masuk syurga, kita masuk syurga, Allah tidak akan buat seseorang tu minat kat kaum sejenis. Ditambah lagi dengan hadis, di syurga kelak tidak ada apa yang kita makan kat syurga nanti. Nabi sebut dalam hadis, apa yang kita makan kat syurga, makan punya banyak, tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil. Apa yang kita makan akan keluar dalam bentuk sendawa, bau kasturi. Maka pengarang tafsir Rasyid Sawi mengatakan,
dalam syurga nanti Allah tidak perlu mengadakan bagi ahli syurga lubang-lubang dubur. Ni pendapat dia lah ni. Okey, tak perlu mengadakan bagi ahli syurga lubang-lubang dubur. Kerana apa? Apa faedah nak kena ada lubang dubur dalam syurga? Tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil. Okey, jadi mustahil, tak akan berlaku orang masuk syurga dia minta untuk na'udzubillah perbuatan terkutuk ni. Adapun laki minat kat perempuan. Laki minat kat perempuan. Ada tak cara untuk menghalalkannya? Ada cara untuk menghalalkannya. Dia minat kat perempuan, lelaki minat kat perempuan. Okey, ada tak cara untuk halalkan? Ada, kahwin jadi halal. Tapi laki minat kat laki, perempuan minat kat perempuan, sampai bila-bila tidak ada cara untuk menghalalkan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, man wajadtumuhu ya'malu amala qaum Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang kamu dapati buat amalan perbuatan kaum Nabi Lut ni, bunuhlah yang tukang buat, bunuh terus, dan bunuh juga yang sedia dibuat untuk diri dia. Dia suka orang buat kat dia, dia nak orang buat kat dia, dia redha orang buat kat dia, maka hukumnya adalah bunuh. Berat tak? Berat kan? Kerana apa? Nak mengelakkan daripada merebak perbuatan yang terkutuk ni dalam masyarakat. Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Kita nak bincang ni supaya kita sedar betapa bahaya, betapa teruknya perbuatan-perbuatan ni. Okey? Ayat 81 Innakum sesungguhnya kamu, ni kata-kata Nabi Lut pada kaum dia, la benar-benar taktuna mendatangi ar-rijal lelaki-lelaki, syahwatan untuk melepaskan syahwat. Orang Putih terjemah to satisfy lust. Untuk melepaskan syahwat. Min daripada duni selain an-nisa wanita. Bal bahkan antum kamu semua, okey, Qaumun adalah kaum musrifun yang melampau batas. Okey. Tolong terjemahkan dia. Puan Amirah boleh baca ke? Puan Amirah boleh baca? Boleh. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki-lelaki untuk melepaskan syahwat daripada selain wanita-wanita. Bahkan kamu semua adalah kaum yang melampaui batas. Okey, terima kasih Puan Amirah. Okey, kita bincang ilmu. Mungkin saya akan keluarkan perkataan-perkataan yang nampak agak kurang baik lah. Tapi kita bincang ilmu ni, bukan nak merapu, bukan nak cerita lucah, bukan nak cerita benda tak baik. Ni ilmu untuk kita sama-sama bincang. Nabi Lut kata pada kaum dia, kamu mendatangi lelaki-lelaki untuk melepaskan syahwat. Mereka bukan tak ada isteri. Kalau mereka tak ada isteri, kaum Nabi Lut ni, kalaulah mereka tak ada isteri, macam mana mereka nak berkembang keturunan? Jadi mereka ni ada anak isteri. Kaum Nabi Lut yang lelaki ni ada isteri, ada anak. Tapi isteri dan anak tu hanya sekadar cukup syarat. Maksud cukup syarat, sebagaimana manusia kena ada keluarga, mereka pun ada keluarga. Maksudnya ada isteri, ada anak. Mereka kaum Nabi Lut ni ada isteri, ada anak. Isteri ada, anak ada 4-5 orang. Tapi apa tujuan kita kahwin? Kita semua dah dewasa, kita semua dah berumah tangga. Tujuan kita kahwin agar kita ada tempat untuk melepaskan syahwat. Allah buat manusia ni bersyahwat, berkeinginan. Allah cipta manusia bersyahwat, berkeinginan. Jadi tak salah pun kalau lelaki minat kat perempuan, perempuan minat kat lelaki. Tak salah, memang Allah buat manusia bersyahwat. Sebab tu dalam bab kahwin ni, Allah sebut manusia ni lemah. Kalau kita tengok ayat bab kahwin ni, tolong baca dia boleh, Puan Izawani, surah An-Nisa, boleh? Surah An-Nisa. Allah sebut, muka surat 83 ayat 28. Muka surat 83 ayat 28.
Boleh Puan Zawani? Boleh. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sentiasa hendak meringankan beban atau hukumnya daripada kamu. Manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Okey, lemah apa tak beritahu kan Puan Zawani? Beritahu tak lemah tu lemah apa? Beritahu tak? Ada tak dalam tafsir, dalam terjemah ke beritahu lemah tu lemah apa? Ada tak beritahu? Tak ada kan? Tak ada. Okey, tak ada. Tengok kat skrin terjemah orang putih saya. Tengok ni saya punya Quran terjemah orang putih. Dia beritahu lemah tu lemah apa. Tengok kat skrin. Allah wishes to lighten the burden for you, and man was created weak, cannot be patient to live sexual intercourse with woman. Memang Allah buat manusia ni, lelaki lah terutamanya, lemah. Maksud lemah kat sini bukan tak boleh angkat simen 50 kilo, bukan tak boleh berbasikal 20 km, bukan tak boleh hiking bukit tinggi-tinggi, bukan lemah tu. Lemah kawal nafsu. Lemah kat sini, lelaki Allah jadikan lemah kawal nafsu, mengawal diri untuk terlibat dengan, daripada terlibat benda tak baik dengan wanita. Ini sifat manusia. Okey, oleh kerana itulah adanya syariat kahwin. Adanya syariat kahwin, Allah buat manusia memang ada keinginan terhadap lelaki, perempuan dan sebagainya. Tapi Allah syariatkan kahwin. Ada cara untuk menghalalkannya. Bahkan, orang yang tak mampu nak kahwin dengan orang biasa, kerana mungkin mas kahwin tinggi, dalam ayat Puan Zawani baca tadi, ayat 28, kat skrin 28. Kalau ayat 25, surah yang sama, 3 ayat sebelum tu, saya baca panjang ayat dia. Siapa yang tak mampu di kalangan kamu untuk bagi mas kahwin, untuk dia menikahi wanita-wanita merdeka yang mukmin, maka bolehlah dia menikahi wanita-wanita hamba yang mukmin. Ayat 25 surah An-Nisa. Maknanya, kalau tak boleh kahwin dengan orang biasa sebab mas kahwin mahal, maka kahwinlah dengan hamba-hamba abdi. Dalam bab kahwin ni, saya sentuh sikit lagi ya. Pertama, Allah suruh kita kahwin. Allah suruh lelaki dengan perempuan kahwin lah. Allah suruh lelaki kahwin, minta maaf banyak. Saya baca ayat ni, mungkin perempuan tak suka sangat ayat ni sebab ayat kahwin 2, 3, 4. Tapi saya nak tunjuk, ayat ni nak beritahu Allah suruh kahwin. Tolong baca muka surat 77 77, ayat 3. Ayat 3, muka surat 77, ayat 3. Boleh 27. Ayat ni ada kaitan kahwin 2, 3, 4. Tapi bukan nak fokus kahwin 2, 3, 4. Nak fokus perkataan fankihu. Dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim apabila kamu mengahwininya, maka kahwinilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Okey, terima kasih kita bukan nak fokus pasal kahwin 2, 3, 4 tu. Allah guna ayat kat sini, tengok kat skrin, fankihu. Fankihu ni maksudnya Allah suruh kita kahwin lah. Laki cari perempuan, perempuan cari pasangan untuk berkahwin, tu fankihu. Kemudian kita yang dah kahwin ni, Allah suruh juga kita berusaha untuk orang lain dapat kahwin. Maksudnya, kita dah kahwin, anak-anak kita, anak-anak jiran, anak-anak saudara, kita kena usaha agar mereka juga kahwin. Kerana apa? Kalau mereka tak kahwin, mereka lebih terdedah. Kita tak kata mereka jahat. Jangan kata, tak kahwin, jahat. Tak kahwin. Tak. Bila mereka tak kahwin, mereka lebih terdedah untuk terlibat kepada dosa maksiat. Sebab tu, dalam surah An-Nur, Allah guna perkataan fa'ankihu. Kat sini, tengok kat skrin, fankihu. Fankihu ni, alif ni tidak ada baris. Alif tidak ada baris. Okey. Tapi dalam surah An-Nur, cuba tengok surah An-Nur, ayat page 354. Tolong baca, Tuan Haji Ahmad Razali boleh? Page 354, ayat atas sekali. Ayat 32. Ayat tu berbunyi, wa'ankihu. Kahwinkanlah orang-orang bujang di antara kamu dan orang-orang yakni yang sudah layak berkahwin dari hamba kamu yang lelaki dan wanita.
jika mereka nanti Allah memberi dunia kepada mereka dan Allah Maha Lunyanya dan Maha mengetahui. Okey, semula Tuan Haji Ahmad Razali, ayat pertama tu, perkataan pertama tu. Kawinkanlah Semula tak dengar, tak jelas semula. Yang mungkin putus-putus. di antara kamu. Sebelum tu, semula. Kawinkanlah Tuan Haji, sorry, saya tak dengar di mula-mula. antara kamu. Tiba-tiba Memang. Dia memang mula dengan kawinkanlah okey, cukup. orang-orang Cukup. bujang di Terima antara kasih Tuan kamu. Haji Ahmad Razali. Saya nak dengar yang mula-mula tu je. Kahwinkanlah. Okey? Memang internet kami tak tahu pasal Ustaz. Oh, ya ke? Okey, tak apa. Dengar putus-putus. Saya dengar pun macam putus-putus tadi. Tak apa. Internet kat sini dia tulis itu Mungkin sebab hujan lebat kot. Tuan ni. mungkin. Puan Nurani. Okey, terima kasih Puan Nurani. Okey, terima kasih Tuan Haji Ahmad Razali. So, apa beza ayat yang Am baca dengan Tuan Haji Ahmad Razali baca tadi? Bezanya, kalau ayat surah Nisa tadi, fankihu. Nampak? Fankihu tu maksudnya alif tidak ada hamzah. Kamu sendiri kahwin. Kamu sendiri cari pasangan untuk kamu kahwin. Lepas kita kahwin, Allah suruh wa'ankihu. Maksudnya, kamu lepas kahwin, kamu jangan biarkan anak-anak bujang, anak-anak saudara, orang-orang tempatan kamu biar tak kahwin. Jangan. Kerana apa? Kalau kamu dah kahwin, kamu biarkan mereka tu tak kahwin-kahwin, maka mereka lebih terdedah untuk terlibat dalam dosa maksiat. Maka ankihu ni maksudnya apa? Kamu usaha untuk cari pasangan pada mereka agar mereka kahwin. Itu cara dia. Kerana apa? Bukan kita nak selamatkan diri kita je pada maksiat. Orang keliling pun kita nak selamatkan pada maksiat juga. Okey? Sebab tu, kalau kita ingatlah beberapa tahun lepas, kan, Dr. Zakir Naik, dia iklan secara terbuka untuk cari bakal menantu, untuk cari isteri pada anak dia. Maksudnya apa dia? Kita kena tolong, kena bantu orang-orang yang belum kahwin agar mereka dapat jodoh. Contohnya macam ni lah, kita ada anak perempuan, anak lelaki yang nak cari jodoh. Macam mana cara tolong dia? Kita jangan kata, cari sendirilah, pandai-pandai mu nak kahwin cari sendiri. Itu tak nampak tolong. Kita buka mulut. Anak saya ni, umur ni, cari jodoh. Lelaki, kerja ni cari jodoh. Jadi kalau ada di kalangan siapa-siapa yang anak dia pun sama-sama nak cari jodoh, bolehlah cuba berkenalan anak saya. Itu cara dia. Apa tujuan dia? Kita nak pastikan orang lain pun terselamat daripada perbuatan-perbuatan yang tak diingini. Jadi ankihu, kita sendiri kahwin, cari pasangan, tak kisahlah laki ke perempuan. Ankihu, lepas kita kahwin, kita kena tolong orang sekeliling untuk dapatkan pasangan juga. Kita tolong elankan. Dia beritahu kita, pertama dia sendiri, tuan badan tu lah sendiri, dia beritahu, mak saya nak kahwin. Anak kita ni, anak perempuan kita ke anak lelaki kita beritahu, mak saya nak kahwin. Anak lelaki beritahu, mak saya nak kahwin. Maka sebagai mak ayah, usaha untuk cari. Tanya kawan-kawan, tengok Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, dia elan terang-terang kan. Anak lelaki dia sekian-sekian nama, umur sekian-sekian, kerja sekian, nak cari calon menantu. Tak perlu malu. Bukan buat benda salah. Cuma kebanyakan hari ni, kebanyakan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni, mereka cari sendiri sebab mungkin dah belajar sama-sama, kerja sama-sama, jadi kenal-kenal, mak ayah tahu tiba-tiba cakap mak nak kahwin, dah ada pasangan, dah ada calon. Mak kita kata dah suka, sama suka, jalan je lah. Tu contoh. Tapi ada setengah orang yang dia warak, maksudnya dia tak suka bergaul, tak suka kawan dengan lain jantina. Jadi dia kata mak tolong cari, ayah tolong cari. Maka tolong hilangkan. Tolong carikan. Jangan malu, jangan rasa ni benda tak boleh campur. Tak. Allah suruh kita masyarakat ni bantu masyarakat untuk cari pasangan. Sebab tu ayat yang Tuan Haji Ahmad Razali baca tadi, nikahkanlah orang-orang yang bujang di kalangan kamu ataupun hamba-hamba abdi perempuan kamu. Jangan fikir dia hamba abdi, dia tak ada nafsu. Oh, dia ni bibik Indonesia contoh. Bukan nak rendah, maafkan saya, bukan saya nak rendah Indonesia. Dia ni bibik ni. Habis tu bibik, dia binatang ke? Dia orang juga. Dia pun ada keinginan nak kahwin. Dia pun ada keinginan nak ada pasangan. Walaupun kita pandang dia bibik ke pandang rendah lah. Minta maaf banyak, patutnya tak ada pandang rendah. Tapi kita pandang rendah dan sebagainya. Dia pun ada pasangan, dia pun nak kahwin. Maka Allah kata, kamu kahwinkanlah anak-anak bujang kamu. Dan kamu kahwinkanlah hamba-hamba abdi laki kamu. Dan kahwinkanlah juga hamba-hamba wanita kamu. Kenapa? Kerana kita nak masyarakat kita, bukan kita saja, nak masyarakat kita terselamat daripada benda-benda yang tak elok. Okey, itu bab kahwin.
Allah buat manusia perlukan pasangan untuk kahwin. Tujuan dia apa dia? Manusia ada tempat untuk melepaskan nafsu yang Allah bagi pada diri manusia. Manusia ada tempat untuk melepaskan nafsu dia. Baik, kembali balik pada ayat kita sekarang yang kita bincang ni. Kaum Nabi Lut alaihi salam ni, kaum Nabi Lut ni, mereka ada isteri, mereka ada anak. Isteri mereka beranak lah. Setiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali beranak macam isteri orang lain juga. Tapi masalahnya, isteri mereka bukanlah tempat kepuasan syahwat mereka. Jelas kita semua dah dewasa. Mereka jimat isteri macam biasa, dapat anak macam biasa, tapi kepuasan seks mereka bukan pada isteri. Kepuasan seks mereka bukan pada isteri. Maksudnya isteri itu sekadar buat jadi isteri mengandung kan? Isteri mengandung dapat anak, selesai. Isteri mengandung, nanti dapat anak, okay, normal lah. Tapi kepuasan mereka kena cari lelaki juga. Ini masalah mereka tu, maksud syahwatan tu. Kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan syahwat. Betul dengan isteri, isteri itu buat sekadar nak jadi dapat anak je. Syahwat tak selesai lagi. Syahwat masih lagi belum selesai. Dia kena cari lelaki juga, baru jadi. Na'udzubillah min zalik. Masa kursus kahwin, minta maaf banyak ni kita sembang orang dewasa. Masa kursus kahwin, orang yang bagi nasihat kahwin tu beritahu. Orang yang bagi nasihat pasal kahwin tu lah, dia beritahu. Lelaki-lelaki yang suka tengok video tak baik. Faham Video tak baik. Lelaki-lelaki yang suka tengok video tak baik. Dia fikir, aku tengok video tak baik ni macam aku bujang je. Nanti aku dah kahwin, aku tak tengok lagi lah. Selesailah masalah aku sebab aku dah kahwin. Dia kata macam tu. Dia rasa macam tu lah. Tapi tak. Sebenarnya lelaki yang biasa melatih diri dia tengok video tak baik. Lelaki yang biasa melatih diri dia tengok video tak baik. Faham Macam tu tengok video yang tak bagus lah, senang cerita. Video lucah, senang cerita. Dia rasa lepas dia kahwin, selesai masalah sebab dia ada isteri. Tak. Sebenarnya masalah dia tak selesai. Kerana apa? Isteri dia akan jadi hanya sekadar cukup syarat. Faham? Kepuasan dia mesti kena tengok benda yang biasa tengok. Walaupun dah ada isteri, tapi keseronokan dia bukan pada isteri. Keseronokan dia pada apa yang dia mesti tengok dalam video tak baik tersebut. Ini masalah juga ni. Dia dah kahwin, dia ada isteri, tapi kepuasan dia bukan bersama isteri. Dia bersama isteri, mungkinlah ada hari-hari dia jimat isteri macam biasa, tapi kepuasan dia bukan bersama isteri. Maknanya apa? Dia kena tengok apa yang dia mesti tengok, lepas tu dia buatlah benda yang tak baik masa dia tengok tersebut. Na'udzubillah min zalik. Ini berlaku pada orang yang suka tengok benda tak baik. Semoga Allah pelihara kita, Allah pelihara keturunan kita. Okey, ada doa Nabi ajar. Doa ni dipanggil iqtibas. Saya share boleh? Saya share kat skrin. Kita amalkanlah. Kita amalkan pertama untuk diri kita, kedua untuk anak cucu kita. Doa tu Nabi doa untuk seorang sahabat, Nabi guna lafaz hu. Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Cari tak jumpa ni. Kemudian doa tu dijadikan amalan sebagai doa untuk diri sendiri, dia panggil iqtibas. Iqtibas ni maksudnya doa yang Nabi ajar lafaz lain. Lafaz yang Nabi ajar lafaz lain. Kita guna untuk diri kita lafaz lain. Okey? Yes, ni doa dia. Maafkan saya ambil masa. Kita semua lemah, tak adalah kata kita ustaz, kita jadi imam, kita imam kuat, tak. Kita mesti terlibat juga dengan perkara-perkara yang mungkin menguji keimanan kita. Jadi kita doalah pada Allah agar Allah selamatkan kita. Okey, ni doa yang Nabi ajar. Tengok hadis kat skrin. Doa ni kat skrin. Doa Nabi untuk mengelakkan zina dan onani. Allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Letak tangan kanan kat jantung belah kiri, dada belah kiri. Baca doa ni. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, bersihkanlah hati aku dan peliharalah kemaluan aku. Tengok doa ni adalah iqtibas daripada hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ni sahih. Apa maksud iqtibas? Iqtibas ni ialah Nabi baca doa ni untuk orang lain. Bila Nabi baca doa ni untuk orang lain, Nabi guna lafaz third person lah, who.
Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Kita baca untuk kita takkan nak guna hu juga. Kita ubahlah kata ganti nama hu tu kepada ni. Ataupun kepada ya, dipanggil ya ganti nama kita sendiri. Nabi baca, ni doa yang Nabi baca kat orang lain. Okey, ni doa yang Nabi baca untuk orang lain. Tengok kat skrin, mungkin kecil sikit bawah dia. Doa Nabi elak anak berzina. Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Jadi kita baca untuk anak cucu kita yang ni. Letak kat tangan kat dada dia belah kiri, baca ni untuk anak cucu kita. Laki ke perempuan ke, baca doa ni. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, bersihkanlah hati dia dan peliharalah kemaluan dia. Ni baca untuk anak orang lain lah, untuk anak cucu kita. Adapun untuk kita sendiri baca yang tadi. Maksudnya kata ganti nama hu tu ubah kepada diri sendiri. Doa ni Nabi ajar, lepas tu hadis. Iqtibas tu maksudnya Nabi guna lafaz lain sebab Nabi baca untuk orang lain. Kita baca untuk diri kita sendiri, kita ubahlah lafaz ganti nama terpesan tu untuk kita sendiri. Ini dipanggil iqtibas. Dalam ilmu hadis, banyak doa-doa yang kita sebenarnya kita mengamalkan dengan iqtibas ni lah. Okey, doa. Kemudian lepas doa, kena usaha lah. Apa usaha dia? Jaga mata. Orang dapat jaga mata, insya-Allah terjaga kemaluan dia. Orang tak dapat jaga mata, maka tidaklah terjaga kemaluan dia. Jadi orang yang terlibat dengan minat kat lelaki ni, walaupun dia dah isteri 2, isteri 3, isteri 2 orang, isteri dah 3 orang. Na'udzubillah min zalik, tak salah lah isteri 2 orang, 3 orang tu. Tapi kalau dah nafsu dia minat kat lelaki, dia tetap akan cari lelaki juga. Kerana apa? Isteri dia 2 orang, 3 orang masih lagi belum dapat kepuasan nafsu. Kepuasan nafsu dia tak dapat lagi. Walaupun dia kahwin dengan ratu cantik, orang paling cantik kat dunia sekalipun, tetapi bila dah terlibat dengan perbuatan tak baik ni, dia kena cari lelaki juga, baru dia puas hati. Na'udzubillahi min zalik. Lepas tu Nabi Lut kata, kamu adalah orang-orang yang melampau batas. Kerana apa? Apa yang kamu buat bukan saja melampau dari sudut agama, bahkan melampau dari sudut kemanusiaan. Okey? Seterusnya, masuk ayat baru 161. Page 161, ayat 82. Page ni adalah page terakhir juzuk 8. Jadi lepas raya kita sambung juzuk 9 lah insya-Allah. Okey, ayat 82. Wa dan ma tidaklah, ma tidak, wa dan ma tidak, kana adalah jawab qaumi, jawapan kaumnya. Jawab qaumi, jawapan kaumnya. Illa, melainkan, an bahawa, qalu, mereka berkata, akhrijuhum, usirlah mereka, keluarkanlah mereka. Akhrijuhum, usirlah mereka, keluarkanlah mereka. Siapa ni? Keluarkanlah kaum Nabi Lut dan pengikut-pengikut yang beriman dengan dia. Min daripada qaryatikum, negeri kamu. Sodom town, kita terjemah. Qaryatikum, negeri kamu. Innahum, sesungguhnya mereka. Unasun, manusia-manusia, yatatahharun, yang menganggap diri mereka suci. Yatatahharun, yang menganggap diri mereka suci. Tolong terjemahkan dia, Puan Nurani, terjemahkan Puan Nurani boleh? Puan Nurani. Dan tidak adalah jawapan kaumnya, melainkan bahawa mereka berkata, usirlah mereka daripada negeri kamu, sesungguhnya mereka manusia-manusia yang menganggap diri mereka suci. Terima kasih Puan Nurani. Hari ini berlaku tak dalam masyarakat kita? Bila kita nasihat, bila kita bagi nasihat, bila kita tegur, maka orang kata apa? Macam dia ahli syurga. Berlaku tak dalam masyarakat hari ini? Kita bagi nasihat, kita cakap elok-elok pada orang yang tak tutup aurat, pada orang yang buat benda tak elok, maka kita dapat kecaman, kita apa? Perasaan baik, perasaan bagus, perasaan ahli syurga. Tak dapat tak kata-kata macam tu? Betul Ustaz, ada. So kata-kata macam ni diwarisi oleh kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut nasihat kaum dia, bukan Nabi Lut seorang lah.
Maksudnya orang-orang yang beriman dengan Nabi Lut menasihati kaum dia yang buat benda tak elok ni, tinggalkan perbuatan tersebut. Kaum dia yang tak puas hati dengan nasihat tersebut mengatakan, dia perasan dia orang mulia. Dia perasan dia orang baik. Kita buat perkara ni dah lama. Kita buat suka sama suka. Kita suka buat, dia suka buat. Sama-sama suka buat. Tak bising pun. Orang tu buat benda tak elok. Mak dia tak bising pun. Orang tu buat benda tak elok. Ayah dia tak bising pun. Ayah dia tak marah. Mak dia tak marah buat benda tak elok. Mak dia tak marah. Ayah dia tak marah buat benda tak elok. Okey? Tiba-tiba kamu ni datang daripada surau mana, banyak mana, tiba-tiba nak banyak bunyi. Kamu confirm ahli syurga ke? Bila orang cakap macam tu, kita pun, tak naklah tegur orang lepas ni. Tak naklah nasihat orang lepas ni, takut orang kata kita belagak suci, ahli syurga dan sebagainya. Kenapa? Kita tak sampai hati, takut orang kata kita belagak suci. Ni, tuduhan berlagak suci ni telah pun ada sejak zaman dulu. Nabi Lut nasihat mereka, sahabat-sahabat Nabi Lut nasihat mereka, mereka kata, innahum unasun yatatahharun. Halau tu. Perasaan ahli syurga, perasaan bagus, perasaan suci, perasaan mulia, halau dia orang. Nampak? Ni, nasihat, kata-kata macam ni telah pun ada sejak dahulu lagi. Jadi kata-kata macam ni akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan orang yang biasa bagi nasihat jadi tawar hati okey lagi lah. Jadi tak berani nak bagi nasihat. Jadi takut nak bagi nasihat. Kenapa takut nak bagi nasihat? Kenapa tak berani nak bagi nasihat? Takut kena kecam ahli syurga. Kita bagi nasihat, orang panggil kita ahli syurga. Apa makna dia? Kita bagi nasihat kat orang tu. Kita bukan baik mana pun, tapi Allah suruh bagi nasihat, kita bagi nasihat. Bila kita bagi nasihat, maka orang akan panggil kita ahli syurga. Dia perli kita. Jadi bila kita kena perli, kita dah tak berani nak nasihat orang. Kenapa tak berani nak nasihat orang? Takut orang perli kita ahli syurga. Jadi bila kita tak nasihat dan orang tu terus maksiat, seronok tak dia orang? Seronok lah. Seronoklah dia orang. Sebab apa? Lepas ni kita buat benda tak elok, tak ada orang akan nasihat kita. Tak ada orang akan tegur kita. Sebab bila orang nasihat kita, tegur kita, terus kita panggil dia ahli syurga. Biar dia rasa malu, biar dia rasa bersalah. Inilah berlaku dalam masyarakat hari ni. Rupanya benda ni bukan baru. Benda ni bukan baru. Benda ni telah pun diwarisi sejak sejak zaman Nabi Lut lagi. Ni yang tak baik. Yang kedua, masalah mereka adalah mereka nak menormalisasikan. Benda ni. Tolong baca, Puan Ira boleh? Ketika mana mereka nak buat benda yang tak elok terhadap tetamu-tetamu Nabi Lut, kawan Nabi Lut ni lah, mereka pun kata, wahai Lut, kamu bukan tak tahu aku ni minat apa? Muka surat 230 ayat 7879. Surah Hud 230 7879. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka sentiasa melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah puteri-puteri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tetamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Mereka menjawab, sungguhnya engkau pasti tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan, yakni syahwat terhadap puteri-puterimu. Dan engkau tentu tahu apa yang sebenarnya kami kehendaki. Terima kasih Puan Ira. Bahasa kasar sikit apa dia? Kamu kan tak tahu kami gay. Kalau bahasa kasar sikit, dia orang cakap apa? Kamu tak tahu kami gay. Zaman sekarang, minta maaf ada orang terlibat dengan benda tak baik ni, dia malu nak ngaku. Kerana ada iman, kerana ada perasaan malu, kerana otak dia masih normal, dia malu nak ngaku. Dia terlibat dengan benda tak baik ni, maksudnya dia minat sejenis. Tapi bila orang panggil dia gay, orang panggil dia LGBT, aku saman kau, dia marah kita. Dia minat laki. Dia minat laki. Nauzubillah. Cuma dia buat sembunyi-sembunyi. Dia tak nak orang tahu, dia malu, mak ayah dia tahu, dia malu family dia tahu. Jadi bila orang panggil dia gay, orang tuduh dia gay, dia marah, dia ugut, aku saman kau. Maksudnya apa? Orang macam ni, dia teruk, dia jahat, tapi masih lagi ada sedikit normal kat otak dia. Yang tak normalnya apa ni? Dia hari ni buat benda tak elok, dia bangga depan semua orang. Aku minat lelaki. Dia tayang video, dia dia melamar lelaki. Dia lelaki, dia melamar teman lelaki depan-depan.
Siap buat lebih pada melamar lagi lah, minta maaf. Buat benda yang tak elok. Maksud saya, bercium laki dengan laki di khalayak ramai untuk tunjuk ni pasangan sejenis saya. Apa tujuan mereka buat macam tu? Apa tujuan mereka buat macam tu? Tujuan mereka buat macam tu adalah, tengok kawan Nabi Lut ni tanpa segan silu, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, tanpa rasa jijik, tanpa rasa hina, mereka cakap kat Nabi Lut, kamu kan tak tahu kami minat apa? Tak tahu lagi ke kami ni gay? Tak tahu lagi ke kami ni LGBT? Tak tahu lagi ke kami nak kawan sejenis? Tak malu aku macam tu? Kalau orang zaman sekarang, dia dah ada anak bini, dia dah ada family, dia malu tak kalau anak bini dia tahu dia terlibat dengan gay? Malu dia. Tu tanda dia masih lagi normal otak dia, masih lagi ada iman sikit dalam hati dia. Kalau dia Muslim lah. Yang masalahnya hari ni, mereka nak menormalisasikan benda ni. Jadi mereka tak nak sembunyi-sembunyi. Mereka tak nak lagi buat tak nak lagi berselindung. Terang-terangan. Ya, saya gay. Ya, saya minat. Ya, saya ni teman lelaki saya. Ni isteri saya. Dia lelaki. Dia cakap kat lelaki, ni isteri saya. Kerana apa? Mereka tak nak, mereka bukan nak ajak orang lain buat macam mereka. Mereka yang nak menormalisasikan ni, na'udzubillah min zalik, mereka bukannya nak suruh orang lain buat macam mereka. Mereka tak nak kata, jom ramai-ramai jadi gay macam saya. Jom ramai-ramai jadi kaki liwat macam saya. Mereka tak kata macam tu. Betul kan? Tapi apa mereka nak? Apa yang mereka nak? Mereka nak orang lain anggap benda tu biasa. Mereka nak kita yang tak buat ni, kita ustaz-ustaz ke, geng surah ke, geng kuliah ke, geng tadarus ke, geng tazkirah ke, yang tak buat LGBT macam mereka, mereka nak kita anggap benda tu normal, biasa. Ni dia panggil normalisasi. Mereka tak kata pun, awak ustaz, awak imam buatlah juga macam kami. Seronok buat macam kami ni, rasa lain. Contohlah. Dia tak kata macam tu. Tapi apa yang dia nak kita yang tak buat macam mereka ni, anggap mereka normal. Anggap mereka manusia biasa. Anggap mereka orang yang tak ada masalah pun. Ni yang mereka nak. Nampak? Sebab tu hari ni. Tak maaf, maknanya diorang nak kita terima diorang lah. Maksudnya apa cara diorang semua, diorang nak kita terima lah. Ya, diorang nak kita anggap benda tu biasa. Jadi bila kita nak anggap benda tu biasa, lepas pada ni generasi kita takkan malu lagi nak ngaku saya gay, saya minat pasangan sejenis. Oleh kerana hari ni kita tunjuk tak suka, kita tunjuk benci, kita tunjuk menyampah, maka dia orang yang terlibat dengan ni dia malu nak ngaku. Dia malu nak terang-terangan. Baguslah. Dulu TV kita, kita punya television, dia sekat ni. Lelaki berpakaian wanita, wanita berpakaian lelaki. Dululah. Sekarang ni dah nampak ke arah terbuka sikit lah. Kenapa dia sekat? Dia tak nak buat benda tu biasa. Tapi sekarang, na'udzubillah min zalik, banyak dah siaran-siaran TV ni, lelaki berlakon jadi perempuan, perempuan berlakon jadi lelaki. Nanti lama-lama, benda tu dianggap biasa. Lepas tu Mak Saleh dia buat cerita, dia buat filem, tak kisahlah cerita apa, mesti nak selitkan juga unsur-unsur LGBT ni. Mesti nak selitkan juga unsur-unsur benda ni. Apa tujuan dia? Bagi mereka, kalau ada orang ikut, Alhamdulillah. Kalau ada orang ikut buat benda yang sama, bagi mereka lah. Alhamdulillah bagi mereka. Na'udzubillah min zalik, Allah murka lah. Tapi sekurang-kurangnya, kalau orang tak nak buat macam mana mereka buat, mereka nak orang yang tak buat anggap benda tu normal. Bila orang yang tak buat tapi anggap benda tu normal, apa akan berlaku dalam masyarakat? Allah murka pada kaum Nabi Lut ni, bukan sebab mereka buat LGBT saja. Bahkan mereka buat secara terang-terangan. Bila dah buat secara terang-terangan, maksudnya apa? Dah tahap teruk sangat lah tu. Dah tahap teruk sangat bila buat terang-terangan. Orang Islam hari ni, contoh kat Malaysia, yang terlibat dengan LGBT, mereka masih lagi nak malu, mereka masih lagi ada iman, mereka masih lagi malu nak mengaku yang mereka terlibat dengan benda macam ni. Mereka tak mengaku, habis-habisan tak mengaku. Walaupun mereka minat sejenis, mereka habis-habisan tak mengaku. Tapi yang dibuat oleh orang luar negara hari ni, mereka buat dalam filem, bahkan dalam kartun-kartun anak-anak pun ada. Hati-hati. Kartun-kartun anak kita tengok kat YouTube, kartun-kartun entah apa-apa tu, pun ada juga. Kerana apa? Mereka nak menormalisasikan. Mereka nak suruh kita yang tak terlibat ni anggap benda tu biasa. Kita tak buat, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita, keturunan kita tak minat benda macam tu, tak tergerak ke arah macam tu. Semoga Allah pelihara. Tetapi apa yang mereka nak kita anggap benda tu biasa. Itu masalah. Jadi, bila timbul dalam hati kita, alah biarlah, tak apalah,
biarlah, tak apalah, asalkan bukan anak aku, bukan adik-beradik aku. Kalau fikir macam tu yang menyebabkan datang kemurkaan Allah Ta'ala. Itu menyebabkan datang kemurkaan Allah. Kita kena tunjuk pada mereka-mereka ni, kita tak suka apa mereka buat, kita tak setuju apa mereka buat. Jangan, minta maaf banyak, jangan naikkan nama mereka, jangan beli produk mereka, jangan support mereka dalam segala segi. Kerana apa? Dulu-dulu, minta maaf banyak, pondan-pondan ni malu tak nak tunjuk diri mereka di depan khalayak dulu-dulu? Malu. Bila bertemu masyarakat, bukan masyarakat, bila bertemu sama-sama mereka je baru mereka nak, bila bertemu sama mereka je baru mereka tanpa segan silu. Tapi sekarang, pondan-pondan yang terlibat dengan benda tak baik ni, tak malu pun mereka expose diri mereka di media sosial, tak malu pun. Sebab apa? Ramai sokong, ramai bagi kata-kata semangat, ramai bagi kata-kata yang apa dia? Yang menunjukkan benda tu tak salah. Jadi perbuatan mereka nak kita anggap benda tu normal. Jadi bila kita dah anggap benda tu normal, mereka dah menang, kita dah kalah sebenarnya. Bila kita anggap benda tu normal, mereka dah menang, kita dah kalah sebenarnya. Walaupun kita tak terlibat buat perkara macam mereka, semoga Allah pelihara kita, tapi bila kita anggap benda tu normal, mereka dah menang, kita dah kalah sebenarnya. Jadi, kita kena tunjuk pada masyarakat, kita kena tunjuk pada mereka yang apa mereka buat tak boleh terima langsung. Tak boleh diterima langsung. Bahkan orang kafir hari ni pun, kalau kita tengok video-video Mak Saleh buat lah, orang kafir yang mempromosikan LGBT hari ni, ayah dia pun malu apa anak dia buat. Mak dia pun malu apa anak dia buat. Ada setengah mak ayah yang bukan Islam, malu nak ngaku orang tua anak dia sebab anak dia minat kat pasangan sejenis. Malu nak ngaku. Walaupun dia bukan Islam. Kerana apa? Benda tu bukan saja salah dari sudut syariat, bahkan benda tu salah dari sudut normal manusia. Okey, baik, seterusnya. Ayat baru. Bila dah terlibat dengan benda ni, memang susah nak tinggalkan, walaupun ada 4 orang isteri, walaupun ada 5 orang isteri, 6 orang isteri, contohlah, tak berlaku macam tu. Tapi tetap nak cari lelaki juga untuk memuaskan nafsu syahwat. Okey, lalu ayat ni ringkas lah. 2 ayat je lagi, lepas tu habis kisahnya. Kita berhabis 2 ayat, saya terangkan detail. Maka anjainahu, kami selamatkannya, Nabi Lut, dan ahlahu, keluarganya. Keluarganya ni 2 pendapat. Pertama, 2 orang anak perempuan dia saja. Kedua, orang-orang kaum dia yang beriman dengan dia. Illa, melainkan imra'atahu, isteri Nabi Lut nama Wa'ika. Kanat, adalah dia isteri Nabi Lut, min, daripada al-ghabirin, orang-orang yang binasa. Al-ghabirin, orang-orang yang binasa. Sama ayat satu lagi, kita nak berambil. Dan amtorna, kami hujani. Alaiha, ke atas mereka, alaihim, ke atas mereka, mataran, hujan batu. Okey. Maka Unzur, lihatlah. Kaifa, bagaimana. Kana adalah. Akibatu, kesudahan. Perakhiran. Dua-dua boleh. Al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Puan Rohana, tolong baca Puan Rohana. Ayat 2 ayat terakhir kita ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami selamatkan orang dan keluarga. Kami selamatkan dia dan keluarganya. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, melainkan isterinya. Betul ke Ustaz? Betul. Adalah dia daripada orang yang binasa, dan kami hujani ke atas mereka hujan batu, maka lihatlah bagaimana adalah kesudahan orang-orang yang berdosa. Okey, terima kasih. Betul. Okay. Terima kasih
Puan Rohana. Sama. Allah sebut dalam ayat ni ringkas lah. Allah kata kami selamatkan dia iaitu Nabi Lut dan juga keluarga dia. Keluarga dia, 2 orang anak perempuan dia yang bersama dengan dia. Kecuali isteri dia, nama isteri dia Wa'ikah. Dia termasuk di kalangan orang-orang ditinggalkan. Macam mana cara Allah selamatkan dia? Allah hantar malaikat 4 orang. Malaikat pergi ke perkampungan. Malaikat 4 orang ni datang jumpa Nabi Ibrahim AS. Beri berita gembira pada Nabi Ibrahim yang dia bakal dapat anak, iaitu Nabi Ishak. Malaikat ni terus ke perkampungan Nabi Lut. Malaikat ni datang dengan wajah yang sangat handsome. Nabi Lut tak tahu pun yang mereka ni malaikat. Lalu mereka datang jumpa Nabi Lut, minta untuk bertamu di rumah Nabi Lut AS. Allah pesan pada mereka, jangan kamu binasakan kaum Nabi Lut sehingga Nabi Lut bersaksi 4 kali atas kejahatan mereka. Lalu ketika mana Nabi Lut bawa tetamu lelaki-lelaki tetamu malaikat ni lah ke rumah dia dalam perjalanan, lalu kat sekumpulan lelaki-lelaki. Lelaki ni tengok tetamu-tetamu Nabi Lut handsome, cantik ataupun panggil apa perkataan sesuai, macam jambu lah, faham? Lalu mereka buat isyarat mata sama mereka. Oh, kita memang wink, buat isyarat mata. Maka Nabi Lut kata pada malaikat, inna qaumi asyarra qaumin fil ard. Kaum aku adalah makhluk paling buruk atas muka bumi ini. Maka malaikat kata, satu. Pergi jalan lagi, jumpa kumpulan yang kedua, buat isyarat mata yang sama jugalah. Macam kumpulan lelaki duduk sama lelaki, perempuan cantik lalu. Macam mana lelaki sama lelaki tu isyarat mata? Okey, tak baiklah. Tapi masih lagi normal sebab lelaki perempuan. Yang ni, lelaki sama lelaki, bila duduk tengok lelaki handsome ni lalu bersama Nabi Lut, pakai isyarat mata sama-sama mereka. Mungkinlah bunyi syek, fiwik ke apa, wallahualam. Tapi, lalu kali kedua, malaikat Nabi Lut kata, kaum aku adalah kaum paling buruk atas muka bumi. Maka malaikat kata, ni yang kedua. Sampai 4 kali, maka mereka pun masuk ke rumah Nabi Lut AS. Isteri Nabi Lut adalah orang yang menyebarkan pada orang lain dengan mengatakan, di rumah saya ada tetamu-tetamu yang mana kamu tak pernah tengok orang cantik macam tu sebelum ni. Kamu tak pernah tengok orang handsome macam tu sebelum ni. Mereka pun tanpa segan silu, mereka pergi ke rumah Nabi Lut AS. Sebab tu, ketika mana mereka jadi tamu rumah Nabi Lut rasa sesak dada. Kenapa sesak dada? Berat ni. Tetamu aku ni aku kena jaga dia, tapi kaum aku ni berat sangat ni. Tolong baca dia, Puan Nuraini Bahrum, tolong baca boleh? Puan Nuraini Bahrum. Tak ada, Puan Nuraini Bahrum tak ada. Tolong baca dia, Puan Norizan, tolong baca Puan Norizan. Boleh Ustaz. Muka surat 230 ayat 77. 230 ayat 77. 23077. Baik, sekejap. Dan ketika para utusan kami, iaitu para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya terasa sempit kerana kedatangannya. Lut berkata, inilah hari yang sangat sulit. Ada nombor kecil tu nak baca ke Ustaz? Boleh, kalau boleh baca, boleh baca, tak ada masalah. Nabi Lut AS merasa gusar dengan kedatangan para utusan Allah itu kerana mereka berupa pemuda yang rupawan, sedangkan kaum Lut sangat menyukai pemuda-pemuda rupawan untuk melakukan homoseksual. Dan dia merasa tidak sanggup melindungi mereka apabila ada gangguan daripada kaumnya. Okey, Puan Norizan, tolong baca muka surat 265 boleh? 265 boleh? 265 ayat 67, 68 dan 9. 67, 68, 69. Baik. 265. 265 ayat 67, 68 dan 9. Baik, 67. Okey. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira kerana kedatangan tetamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tetamuku, maka janganlah engkau memalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menjadikan aku terhina. Okey. Terima kasih Puan Norizan. Sama. Dia orang seronok pergi rumah Nabi Lut sebab apa? Ada mangsa baru malam ni. Sebelum ni orang lain dah biasa dah. Sama-sama mereka. Ni orang baru, nak rasa lah orang baru ni. Na'udzubillah min zalik.
Maka Nabi Lut kata, ni ada anak perempuan, kahwinlah dengan anak perempuan. Kahwinlah dengan anak perempuan kampung kita ni. Jangan malukan aku. Maknanya masa tu Nabi Lut tak tahu lagi yang tetamu tu adalah para malaikat. Lalu malaikat kata pada mereka, jangan takut kerana mereka tak mampu buat apa-apa pada kamu. Mereka pun, malaikat suruh Nabi Lut buka pintu. Ketika mana Nabi Lut buka pintu, apa berlaku? Tolong baca dia Puan Amirah boleh? Page 530. 530 ayat 34 sampai 38. Boleh Puan Amirah? 34 sampai 38. Boleh Ustaz. sampai 38. Ya, 34 sampai 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami dikirimkan kepada mereka angin ribut yang membawa batu-batu, iaitu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyising. Sebagai nikmat daripada kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sesungguhnya mereka telah memujuknya agar menyerahkan tetamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya, mereka benar-benar ditimba azab yang tetap. Okey, terima kasih Puan Amirah. Malam tu yang jenis tak sabar, gelojoh malam tu, Allah dah bagi azab. Malaikat suruh buka pintu, mereka masuk, malaikat mengibaskan sayap-sayapnya sehingga buta mata mereka, sehingga rata antara mata dan bahagian muka mereka. Ayat 37 tadi. Ni orang yang tak sabar malam tu dapat azab awal. Awal dapat azab yang tak sabar. Keesokan paginya, apa Allah buat? Sebelum subuh, Allah suruh Nabi Lut keluar. Dan lepas subuh apa berlaku pada mereka? Tolong baca dia. Poin zaman ni, tolong baca poin zaman ni. Surah Hud. Okey, surah Hud. Tengok hadis kat skrin Saya nak share hadis kat skrin. Sebelum tu poin zaman ni tolong baca. Mereka lah orang yang Allah bagi 3 azab sekaligus. Muka surat 230 ayat 81, 82, 83. 81, 82, 83. Boleh poin zaman ni? 230, 81, 283. 81, 82, 83. Yes. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetamunya berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami para utusan Tuhanmu, kaummu yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu sebarang bencana. Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama keluargamu pada tengah malam. Janganlah seorang pun antara kamu menoleh ke belakang kecuali isterimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah hampir? Terus? Maka apabila datang perintah kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang terbalik dan kami hujaninya dengan batu-batu dari tanah liat yang dibakar dengan api secara bertalu-talu. Batu-batu itu bertanda dengan nama orang yang ditimpakan itu di sisi Tuhanmu dan ia pula tidaklah jauh daripada orang yang zalim itu. Okey. Berapa azab? Terima kasih Puan Isawani. 2 azab. Allah terbalikkan dan dibaling batu. Setiap batu tu ada nama masing-masing. 2 kat sini. 1 ayat lagi. Surah Al-Hijr. Saya tambah 1 ayat lagi. Tolong baca Puan Nurani surah Al-Hijr. Boleh? Kat situ 2. Kena baling batu dan juga bumi terbalik. Allah terbalikkan bumi. Dalam surah Al-Hijr ada 1 lagi. Muka surat 266. Puan Nurani 266 ayat 71, 72, 73 dan 74. 266, 1 tu 72, 73 ya? Ya. 74 pun boleh tak? Lut menjawab, inilah puteri-puteriku, iaitu kahwinilah mereka jika kamu hendak berbuat secara halal. Dan sesungguhnya bahawa mereka terombang-ambing dalam
lalu dihancurkan oleh letusan suara di waktu matahari akan terbit. Lalu kami tunggang balikkan negeri itu dan kami hujani dengan batu dari tanah liat yang keras. Okey, nampak? Terima kasih Puan Nurani. 3 azab. Pertama, kena suara yang keras, loud voice, Jibril the angel. Jibril jerit, diterbalikkan. Semasa mereka nak diterbalikkan tu, semasa Allah angkat bumi mereka dibaling dengan batu pada tanah liat. Setiap tanah liat tu ada nama masing-masing. Diterbalikkan. 3 azab. Suara tempikan, balingan batu yang dibakar pada tanah liat, dan juga bumi diterbalikkan. Berat tak? Berat kan? Kerana apa? Mereka buat benda yang sangat-sangat salah dan mereka bangga buat perkara tersebut secara terang-terangan. Untuk orang macam ni, tengok hadis kat skrin. Nabi SAW bersabda daripada Ibnu Abbas, siapa yang kamu mendapatinya melakukan amalan kaum Lut, bunuhlah yang tukang buat dan juga yang menjadi objek. Maksudnya yang rela diliwat. Itu point dia. Yang rela diliwat. Okey? Hukum dia bunuh. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan dia sama macam zina. Apa maksud sama macam zina? Kalau dah kahwin, kena bunuh. Kalau tak kahwin, kena sebat. Dah kahwin, kena bunuh lah. Kalau tak kahwin, kena sebat. Okey. Itu ayat pasal, saya baca, saya ringkaskan. Apa takrif liwat? Ni dalam kitab fiqh min haji. Al-liwatu wal ityanu fid dubur sawaun akana al-ma'ta zakarat am unsa. Liwat dari sudut bahasa. Liwat dari sudut bahasa adalah dubur. Sama ada dubur lelaki ataupun dubur wanita. Hukumnya dalam mazhab Syafi'i adalah sama macam hukum zina. Kalau dah kahwin, kena rejam sampai mati. Kalau tak kahwin, kena sebat 100 kali. 100 kali sebat. Bukan 80, 100 kali sebat. Okey. Sebagaimana zina, tak sabitkan hudud zina kena 4 orang saksi lelaki Muslim balik berakal. Orang tu berzina, nak sabitkan hudud untuk dia, kena saksi 4 orang lelaki. Mesti lelaki, mesti Muslim, mesti baligh, mesti berakal, mesti dapat melihat dengan baik. Baru boleh nak jatuhkan hukuman dia. Kalau sekadar lelaki dengan lelaki masuk hotel 2 orang, tak boleh nak sabitkan lagi hukum liwat pada dia, walaupun memang betul-betul mereka meliwat dalam hotel. Nampak? Kerana apa Imam Syafi'i kata macam tu? Kerana dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata, idza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyan. Hadis ini daripada Abu Musa, daripada Nabi SAW, daripada Imam Baihaqi. Apabila seorang lelaki mendatangi lelaki, maka mereka berdua sama macam penzina. Jadi bila sama macam penzina, hukum dia, kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Kalau tak kahwin lagi, sebat 100 kali. Ini pendapat Imam Syafi'i. Adapun imam-imam lain mengatakan bahawasanya orang yang berliwat, sama ada dah kahwin ke belum kahwin, kena bunuh juga. Berdasarkan hadis tadi yang saya share kat skrin, dia dah kahwin. Hadis tu Nabi tak sebut pun. Dalam hadis tadi Nabi tak sebut pun. Dah kahwin ke belum kahwin, tetap kena bunuh. Jadi ada mazhab lain mengatakan kena bunuh. Bahkan Imam Baihaqi mengatakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW sepakat membakar untuk orang yang buat perbuatan liwat. Bakar, hukuman dia bakar. Teruk sangat lah ni. Memang bahaya, memang teruk. Orang macam ni kena bakar. Bakar tu untuk apa? Untuk tunjuk pada orang lain, ni tak betul. Ada video ISIS, apa dia buat pada orang meliwat ni? Dia buat naik bangunan tinggi, dia baling daripada atas. Dah jatuh bawah orang tu, dia baling pula batu daripada atas sampai ke bawah. Mungkin dia ikut azab yang kita bincang tadi lah kan. Baguslah. IC buat macam tu. Betul lah tu hukuman sebenar untuk orang buat macam tu. Barulah orang lain tak berani nak buat pelik-pelik macam tu. Tapi mazhab Syafi'i masih lagi ikut macam zina lah. Okey, baik. Jadi bila sebut meliwat, mendatangi dubur, bagaimana pula hukum seseorang yang melakukan perkara sama pada isterinya? Nabi SAW bersabda pada Abu Hurairah, Nabi kata, man ataha idan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi wanita sedang haid di bahagian farajnya ataupun mendatangi isterinya di bahagian duburnya ataupun mendatangi tukang tilik, maka dia telah kufur pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalaulah seorang suami itu sabit dia minta maaf banyak, dia mendatangi isteri di bahagian dubur, maka apa hudud untuk dia? Hudud untuk dia adalah ta'zir. Ta'zir terpulang pada pemerintah lah, nak buat macam mana?
Perbuatan tu adalah berdosa besar, perbuatan tu adalah haram. Kerana dalam hadis yang lain daripada Imam Tirmizi, Nabi kata, la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah tidak akan memandang seseorang dengan pandangan rahmat seseorang yang mendatangi isterinya di bahagian duburnya. Dosa besar. Walaupun isteri sendiri, dosa besar juga. Okey. Kita bincang bahaya liwat, bahaya perbuatan laki dengan laki ni. Sebenarnya bahaya juga tuduh orang meliwat. Sebagaimana tuduh orang berzina, kalau tak ada 4 orang saksi lelaki, walaupun orang tu berzina, memang dia berzina pun. Laki perempuan masuk hotel, takkanlah baca Iqra' mesti berzina. Betul kan? Kita pun kata dia berzina, sedangkan kita tak tengok, tak ada orang tengok. Maka tukang tuduh kena sebab 80 kali. Tukang tuduh kena sebab 80 kali. Tolong baca Tuan Haji Ahmad Razali boleh? Ni ayat dia panggil Haddul Qazaf. Surah An-Nur. Begitu juga tuduh orang meliwat. Kita panggil dia peliwat, kita panggil dia gay, kita panggil dia homoseks. Dalam keadaan kita tak pernah tengok dia buat dengan mana-mana lelaki. Tak ada 4 orang saksi tengok dia buat. Kita panggil mereka dengan panggilan tersebut, kita dosa besar. Walaupun memang dia pernah buat. Memang dia minat lelaki. Memang dia... Tolong baca Tuan Haji Ahmad Razali boleh? 350. 350 ayat 4 dengan ayat 5. Surah An-Nur. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci berbuat zina, kemudian mereka tidak sanggup mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah yang menuduh itu 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu terima kesaksiannya selama-lamanya. Dan mereka orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri sesudah itu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, terima kasih Tuan Haji Ahmad Razali. Jadi oleh kerana hukum liwat sama macam zina, Imam Syafi'i kata tadi, sebagaimana tuduh orang zina, kalau tak ada 4 orang saksi lelaki melihat dengan jelas, tuduh orang meliwat pun sama juga kena sebab 80 kali. Okey, jadi hati-hati jangan sedap-sedap mulut panggil orang peliwat. Bila dalam bab politik biasa dengar kata-kata tu kan. Okey, kita bab politik tak suka orang tu, tak suka orang ni, sokong orang tu, tak suka orang ni, terpulang dalam bab politik. Tapi walaupun tak suka seseorang, jangan senang-senang keluar kat mulut. Si fulan peliwat, si fulan meliwat. Tak boleh. Melainkan ada 4 orang lelaki melihat dengan jelas, sebagaimana jelasnya batang pen masuk dalam penutup pen, baru boleh sabit liwat. Habis tu Ustaz, mahkamah mengatakan dia meliwat, mahkamah sivil, video, audio, gambar, tak boleh jadi saksi dalam kes hudud. Tak boleh jadi saksi dalam kes hudud. Jadi, sebagaimana dosa meliwat ni besar, tuduh orang meliwat, panggil orang peliwat, panggil orang gay, itu semua termasuk dalam dosa-dosa besar juga. Okey, jelas. Semoga Allah pelihara kita, semoga Allah pelihara keluarga kita daripada dosa tak baik ini. Kita berhenti sini dulu. Kita sambung lepas raya insya-Allah. Minggu depan puasa, selamat menyambut Ramadan semua. Kita cuti raya sampai seminggu insya-Allah. Lepas minggu raya kita mula balik. Saya beritahu balik nanti. Jadi minta maaf salah silap sepanjang kelas kita ni. Minta maaf salah silap kalau ada. Semoga Allah ampunkan saya, ampunkan kita semua. Selamat menyambut Ramadan dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi